السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Para jemaah sidang pendengar, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama untuk kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan juga kepujian kita ke hadratillah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnia nikmat pemberiannya kepada kita, begitu di atas segala pertolongan dan juga izin daripadanya. Maka alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertemu dan berkumpul pada kesempatan ini bagi melanjutkan lagi tadabbur kita ataupun tazkirah kita, menerusi juzuk-juzuk yang tertentu di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang tertentu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita semua senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya diberikan kefahaman daripada segala yang bakal dikongsikan nanti, dan seterusnya moga-moga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan serta keupayaan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir. Dan di sini sukalah juga untuk saya berpesan bagi diri saya dan seterusnya kepada sidang pendengar sekalian, para jemaah muslimin dan muslimat untuk senantiasa mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kali ini
kita akan sama-sama berkongsi satu tajuk yang bolehlah diberi judul, tajuknya itu iaitulah ikan yang menguji. Tajuknya ikan yang menguji. Ikan yang menguji. Jadi sebagai rujukannya kita lihat seterusnya pada juzuk yang ke-9. Tempoh hari dalam juzuk yang ke-8 kita ada membicarakan tentang tajuk ibu bapa. Seterusnya dalam juzuk yang ke-9 ni kita nak bincang tentang satu tajuk, iaitu tajuk yang berbunyi ikan yang menguji. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan sambunglah pada juzuk yang ke-9 dalam surah Al-A'raf. Para jemaah boleh lihat pada ayat 164. Jadi harap-harapnya kita dah bersedia untuk melihat apa perkhabaran yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua di atas tajuk yang saya telah pun nyatakan tadi. Juzuk yang ke-9, buka surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9, dan fokus kita pada ayat yang ke-164. Jadi sebagaimana kebiasaannya, saya akan bacakan dulu ayatnya dan terjemahannya, dan seterusnya kita akan bincangkan apa yang terkandung dan apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sadaqallahul Azim. Artinya, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Mengapa kamu mengapa kamu menasihati kaum Allahu muhlikuhum, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan mereka itu, au mu'adzibuhum, ataupun mengazabkan mereka itu, azaban syadida, dengan satu azab yang amat berat. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Orang-orang yang memberi nasihat itu telah pun berkata ataupun telah pun menjawab, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nasihat itu ialah untuk ma'dziratan ila rabbikum, untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu, dan supaya mereka itu bertakwa semuanya. Jadi itu terjemahan ayat 164 surah Al-A'raf, yang mana duduknya pada juzuk yang ke-9. Jadi pada ayat ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ianya berkaitan dengan kisah kaum Bani Israel yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Ceritanya cerita tentang Bani Israel ataupun kaum Bani Israel yang melanggar larangan pada hari Sabtu, iaitu larangan menangkap ikan, memancing ikan, dan yang seangkatan dengannya lah. Jadi saya yakin dan pasti para jemaah sekalian tahu akan kisah ini, dan jaranglah orang tak tahu kisah ini. Kalau tak tahu pun maka tak menjadi masalah. Jadi hari ini kita cuba ceritakan sedikit
tentang kisah Bani Israel yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Baik, ceritanya begini. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf, ayat sebelumnya, ayat 163, boleh rujuk 163. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala ada ceritakan pada kita ni tentang kaum Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia punya keimanan dia dengan larangan memancing, menangkap dan yang seangkatan dengannya, memancing ikan, menangkap ikan dan yang seangkatan dengannya pada hari apa? Pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi kalau kita lihat larangan Allah SWT tu, maka kita akan katakan, alah, hari Sabtu je pun. Bukannya pada hari-hari yang lain. Kenapa dilanggar juga? Hari Sabtu je pun. So, hari Sabtu ni, para jemaah yang dirahmati Allah, bagi kaum Bani Israel ni, Allah Subhanahu Wa Taala titahkan kepada mereka, untuk menghormati dan memuliakan hari itu, di mana mereka ni kena buat perkara-perkara lain, perkara-perkara lain, selain daripada pergi menangkap ikan, mancing ikan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara lain ni, para jemaah yang dirahmati Allah, tak lain tak bukan adalah perkara-perkara yang berlega sekitar beribadah ni. Tapi mancing, menangkap ikan, semua diharamkan sama sekali pada hari Sabtu. Jadi kerja-kerja lain boleh dibuat. Benda yang menyangkut ibadah dan sebagainya tu boleh buat. Tapi tak boleh pergi mancing, tak boleh pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan nak jadi cerita tu, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, takdir Allah SWT-nya, hari Sabtu pula lah hari yang ikan banyak. Ikan banyak. Ikan ni dalam riwayat disebutkan melompat-lompat. Ibaratnya memanggil-manggil, agar kaum Bani Israel ni pergilah ke pesisiran pantai ke mana-mana yang katanya tadi ikan tu timbulnya, Masya Allah, untuk ditangkap ikan tersebut, untuk dipancing ikan tersebut. Seolah-olahnya ikan tu terlalu banyak tadi, ikan ni seolah-olahnya memanggil, tangkap aku, tangkap aku, tangkap aku. Oi, tangkap aku ni, aku tengah banyak ni, maksudnya begitu. Jadi disebabkan kerana tak boleh tahan sangat nafsu memancing tu, nafsu nak menangkap ikan tu, maknanya kegairahan, tak boleh tahan dah kegairahan nak menangkap, nak mancing ikan ni dan sebagainya, maka sebahagian daripada kaum Bani Israel ni dilanggar, dia terus je langgar perintah Allah SWT. Dia tak peduli perintah Allah SWT supaya berhenti daripada mancing menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan kalau kata nak buat kerja-kerja pun, pastikan kerja tersebut kerja yang berkait dengan ibadah dan sebagainya, tapi mancing menangkap tak boleh. Tapi sebahagian daripada kaum Bani Israel ni dia langgar, dia tak peduli, tak peduli larangan ke tak larangan ke, aku tak peduli, ikan tengah banyak dan sebagainya, rugilah kalau tak tangkap, kalau tak mancing. Namun begitu, daripada sebahagian kaum Bani Israel yang langgar ni, ada juga daripada kalangan kaum Bani Israel ni yang tak mancing, yang tak menangkap ikan, sebab ikut perintah Allah lah. So pada ketika itu, kita boleh katakan bahawa kaum Bani Israel ni terbahagi kepada dua, dua kelompok, terbahagi kepada dua geng ataupun dua kelab lah kat sini. Tak kisahlah kelompok ke, dua bahagian geng ke, ataupun klik ke, ataupun kita panggil kelab lah. Satu kita sebut sebagai kelab ataupun geng memancing, geng langgar perintah Allah lah. Satu lagi ni kelab ataupun geng yang tak nak mancing, maknanya yang tak mahu nak melanggar perintah Allah SWT lah. Jadi geng yang tak nak pergi mancing ni, ataupun orang kata kelab yang tak nak pergi mancing ni, itu adalah geng yang memang taat perintah Allah SWT. Dan ada satu lagi yang menarik, ada geng yang terpecah daripada jadi geng ni bukan, maknanya geng ni terpecah juga kepada dua kumpulan. Maknanya
daripada geng yang nak pergi mancing, yang nak langgar perintah Allah, dengan geng yang tak nak pergi mancing, yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, maknanya geng tu terpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang dikatakan kumpulan yang nak menasihatkan geng yang mancing tadi. Ya. Kira macam kita kalau kata sekarang ni, ya, mungkin kumpulan da'i milenia ke, ataupun pencetus ummah ke, kumpulan pencetus ummah. Jadi kumpulan yang nak kumpulan da'i milenia ke ataupun pencetus ummah ni, waktu tu tugasnya adalah ya, nak nasihatkan orang yang pergi mancing tadi, ataupun kumpulan yang pergi mancing. Lepas tu ada juga kumpulan yang keduanya, yang geng yang tak nak pergi mancing ni, terbahagi pada dua. Saya fahamkan macam ni. Maknanya dalam hal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Sabtu ni, kelompok kaum Bani Israel tu dia terpecah kepada dua. Satu yang langgar, satu lagi yang taat. Jadi hak taat ni, ya, yang tak nak pergi mancing, yang nak taat perintah Allah SWT ni, ni pecah pula dua. Jadi dekat sini ni pecah dua. Ya, jadi satu dipanggil geng yang nak nasihatkan kumpulan yang nak pergi mancing juga, nak pergi tangkap ikan ni. Itu yang saya sifatkan macam kumpulan da'i milenia ke, itu sebagai contoh lah, pencetus ummah satu. Lepas tu kelompok yang taat perintah Allah, yang tak mau nak pergi mancing ni, ada juga yang satu kumpulan lagi, iaitu kumpulan yang tak nak ambil berat, tak nak ambil pot langsung lah, tak nak ambil peduli langsung, tak nak ambil kisah dengan geng yang mancing tadi. Ini dipanggil geng yang taat, tak nak pergi mancing, tak nak langgar perintah Allah tapi penting diri sendiri. Satu lagi tadi, geng yang taat juga, tak nak pergi mancing tapi dia tak penting diri sendiri, dia cuba nak nasihatkan kawan-kawan dia yang langgar perintah Allah SWT. Jadi dalam apa orang kata tadi, kumpulan geng yang taat pada perintah Allah tadi, dia pecah dua kat situ. Satu yang nak nasihatkan supaya geng yang nak pergi mancing tadi jangan pergi, takut nanti ada apa-apa balasan daripada Allah. Hak satu lagi ni, geng yang tak nak ambil pot langsung, tak nak peduli, maknanya ikut suka engkau lah, kau nak langgar lah, aku tak nak ambil kisah pun dengan kau nak pergi mancing ke, kau nak pergi melingkuk ke, kau nak pergi apa ke, terulang. Ini jenis geng taat perintah Allah SWT, tapi dalam pada masa sama pentingkan diri sendiri. Kita boleh kata ni kumpulan orang yang nak masuk syurga seorang-seorang. Jadi hak kumpulan hak kata nak masuk syurga seorang-seorang ni, bahasa yang mereka gunakan macam kita lah, lebih kurang katanya, lantaklah mereka ni memang masuk neraka lah mereka ni, buat apalah nak sibuk-sibuk jaga tepi kain orang dan sebagainya. Itu kata-kata orang yang taat pada perintah Allah tapi penting pada diri sendiri. Dia tak macam kata-kata orang yang taat pada perintah Allah, tak nak pergi mancing, tak nak pergi menangkap ikan dan sebagainya, tapi ada rasa orang kata tadi peduli, rasa ambil berat pada geng-geng yang melanggar perintah Allah SWT, takut nanti kena balak dan sebagainya. Jadi pada ayat 164 surah Al-A'raf tu, dia ceritakan secara khusus lah kumpulan A dan B ni. Kumpulan A dan B ni, mereka ni adalah kumpulan yang patuh pada perintah Allah SWT, cuma lagi tinggal nak buat dakwah ataupun tidak. Jadi Allah SWT ceritakan pada kita ni bagaimana kumpulan B cakap. Maknanya kumpulan B dalam kelompok orang yang taat, tak mau langgar perintah Allah tapi dia tak peduli pada kawan-kawan dia yang melanggar perintah Allah SWT. Nak nasihat pun tak ada dan sebagainya. Maknanya geng yang nak masuk syurga seorang-seorang ni, dia rasa dia bagus. Jadi Allah SWT ceritakan pada kita ni bagaimana kumpulan B ataupun kumpulan geng yang taat pada perintah Allah SWT tapi dia tak peduli pada yang melanggar perintah Allah SWT, dia tak nak ambil berat, dia tak nak ambil pot dan sebagainya. Dan kata-kata mereka tadi seumpama itulah, lantaklah mereka nak masuk neraka, memang padan nak masuk neraka, buat apa nak susah-susah payah kita nak nasihat dan sebagainya. Geng ni memang tak peduli. Jadi Allah cerita bagaimana kumpulan yang semacam ni cakap. Jadi Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran tu.
Ya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi kumpulan B ni dalam hak kategori baik tadi tapi dia nak baik dia seorang je, orang lain nak melingkuk lantak dia. Jadi orang ni cakap pada kumpulan A, kumpulan yang baik juga, kumpulan A dalam kategori baik tu, dia cakap lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzab syadidan. Mengapa duk sibuk-sibuk nak pergi nasihat? Dia cakap pada kumpulan A, kumpulan yang ada kepedulian lah untuk pergi nasihat yang kumpulan yang nak melanggar perintah Allah SWT tadi. Jadi kumpulan B ni, dia cakap yang kau sibuk-sibuk nak pergi nasihat dia supaya jangan gini tu buat apa? Bukankah kau ni memang nantinya akan dicelakakan oleh Allah SWT, dibinasakan oleh Allah SWT, dan juga diazab oleh Allah SWT dengan azab yang bersangatan pedihnya, bersangatan hina dan sebagainya. Jadi yang pertama tu wa idh qalat ummatun minhum tu, jadi ummatun minhum di situ merujuk kepada kumpulan B dalam kategori yang baik tadi, iaitu kumpulan yang sememangnya dia taat, tak nak pergi mancing menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi dia hanya pelepah untuk diri dia saja, dia tak peduli yang tu, maknanya nak nasihat ke apa semua aku tak nak peduli. Jadi sebab tu perkataan dia kata dia kata pada kelompok yang baik tadi yang nak pergi nasihat ni, dia kata lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum. Kenapa duk sibuk-sibuk nak pergi nasihat, nak beri bimbingan, nak tarbiyah pula, kalau geng-geng yang tak nak taat tadi, langgar perintah Allah SWT, bukankah nanti Allah SWT akan celakakan dia, Allah akan azab dia dan sebagainya. Maka bila perkataan tu keluar daripada kelompok ni, yang A ni tadi, kumpulan yang taat ni, yang ada kepedulian kepada sahabat-sahabat dia yang melanggar perintah Allah SWT, jawab qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi orang-orang yang memberi nasihat tadi, kelompok A lah, dalam kelompok A bagi kategori baik ni tadi, dia kata apa? Nasihat ni kita orang bagi pada mereka ni yang melanggar perintah Allah SWT ni adalah untuk melepaskan diri daripada bersalah kepada Tuhan kamu. Kalau kata aku tak beri nasihat pada dia, tu rasa bersalah. Nanti kalau sekiranya dia kena azab dan sebagainya, sebelum dia kena azab, tentu Allah SWT tanya. Tak ada datang ke peringatan sebelum ni, tak ada datang ke siapa-siapa yang nak tegur kau buat salah dan sebagainya. Apakah memang kata tadi setelah ditegur kau buat juga, ataupun memang tak ada orang tegur. Kalau sekiranya waktu tu dia sebelum diazab oleh Allah SWT, dibinasakan oleh Allah SWT, dia kata ya Allah, ya Allah, sesungguhnya tak ada orang pun beritahu aku yang benda ni salah dan sebagainya, maka pada ketika itu yang kena tak lain tak bukan adalah orang yang tak bertanggungjawab untuk menasihatkan. Jadi orang yang beri nasihat ni beritahu ma'dziratan ila rabbikum, sekurang-kurangnya nasihat ni nanti dapat melepaskan diri aku daripada rasa bersalah kepada Tuhan aku, dan yang keduanya wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan dengan nasihat tu mereka akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepedulian, kepedulian kumpulan orang yang baik tadi, yang nak nasihatkan orang yang jahat tadi. Bukan macam apa orang kata tadi, kumpulan baik tapi tak mahu ambil cerita pun, tak mahu ambil pot pun tentang benda-benda yang semacam ni. Jadi dalam kategori orang yang baik-baik ni, para jemaah yang dirahmati Allah, rupanya ada dua bahagian juga. Satu, baiknya tu dirinya baik dan dia juga suka untuk nak membaikkan orang. Tapi ada juga orang yang diri dia baik tapi dia pandang tak baik pada orang. Maknanya dia rasa kalau orang tu memang jahat lah. Tak ada langsung rasa kepedulian untuk nak bantu orang ni jadi baik dan sebagainya. Jadi ini pengajaran buat kita lah, pengajaran buat kita supaya kita tu kalau kata nak berdakwah ni, berdakwah lah dengan cara yang elok, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang ada kasih sayang dan sebagainya. Jangan jadi macam hak ni tadi, suka nak judge je kan, nak hukum terus je. Nampak orang tu jahat, ni tak ada peluang lah, memang Allah akan binasakan dia dan sebagainya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajarannya buat kita di dalam ayat 160
4 surah Al-A'raf ni ada beberapa pengajaran lah yang boleh saya kongsikan, ya. Maknanya ada 3 pengajaran yang boleh saya kongsikan. Yang pertama sekali, yang pertama sekali pengajarannya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, ya, orang yang baik-baik ni agar berdakwahlah, ya, berdakwahlah. Berdakwahlah kita ni wahai orang yang baik-baik, ya. Jadi ayat ni sebenarnya nasihat untuk golongan yang baik dan soleh, tetapi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tegur jugalah, ya. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata ianya mengandungi nasihat untuk golongan yang baik dan soleh, tetapi tak nak buat dakwah, tak nak bagi nasihat, pentingkan diri sendiri, nak masuk syurga seorang-seorang diri, nak berjaya seorang diri, suka judge orang lain, tetapi dakwah tak nak buat. Jadi Allah dah ceritakan perkara ni dalam Al-Quran lebih daripada 1400 tahun selepas ayat ini diturunkan. Kita pun dah baca Al-Quran berulang-ulang kali, kenapa kita ni tak ambil pengajaran? Kenapa kita tak nak dakwah? Kenapa kita ni pentingkan diri sendiri? Kenapa kita ni tak nak pedulikan orang lain yang buat dosa? Kenapa kita nak masuk syurga seorang-seorang diri? Jadi jadilah orang yang baik dan boleh membaikkan orang. Makna kata Allah nasihatkan kita jadi orang yang sentiasa mendakwahkan benda-benda yang baik kepada orang. Kita orang yang baik, kita orang yang soleh, maka baikkan orang dan solehkan orang. Buat dakwah, bagi nasihat, jangan penting diri. Kalau boleh ada niat untuk kita masukkan sebanyak mungkin orang ke dalam syurga. Kalau boleh tadi kejayaan tu kita nak kongsikan sama-sama. Jangan suka judge orang dan sebagainya. Itu baru betul-betul da'i yang baik, pendakwah yang baik. Maknanya sekarang kita kena usaha untuk buat dakwah. Maknanya pedulikan akan orang kata tadi sahabat-sahabat kita yang mungkin ada lagi melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan rasakan kita saja yang nak masuk syurga tapi orang lain pun nak masuk syurga juga. Jadi kita kena buat sesuatu lah untuk itu, jadi yang pertama sekali pengajarannya Allah SWT perintahkan kita, kepada orang-orang yang baik ni, orang yang soleh ni, berdakwahlah kamu, kepada orang-orang yang kata tadi masih lagi melanggar perintah aku dan sebagainya. Baikkan mereka, solehkan mereka, jangan pentingkan diri kamu sendiri. Takut nanti dengan asbab kita pentingkan diri kita sendiri, maka bukan kita mendapat bahagia, kita akan mendapat celaka. Disebabkan apa? Disebabkan kerana kita tak ada tanggungjawab terhadap umat ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayat ni juga nasihat kepada golongan yang suka kutuk-kutuk orang, suka buat dosa, dan juga ini nasihat bagi orang yang memang dia selalu bajet dia bagus lah, selalu rasa dia bagus, nampak orang tak tutup aurat, dia akan kutuk, dah kebal sangat ke, boleh tahan api neraka ke, nampak geng yang suka artis-artis dan sebagainya, judge orang, bajet bagus dan sebagainya, ni kita sebut ni geng tak ada masa depan contohnya. Nampak orang couple, nampak orang couple, tanpa ikatan yang sah ni, kita pun judge. Kalau dah kaki maksiat tu, memang tak boleh buat apa dah. Jangan begitu. Kita kalau kata tak suka pun tak suka pada maksiat ataupun kemungkaran yang dia buat itu saja. Jangan lebih-lebih lah, yang kata tadi suka kutuk-kutuk, bajet bagus dan sebagainya. Jadi kita tu jangan lupa, hari ni kita tutup aurat, hari ni kita mungkin tak couple, hari ni mungkin kita jaga kita punya percampuran, hari ni kita mungkin tak dengar K-pop ke apa segala, Korea ke dan sebagainya, hari ni mungkin kita tak berzina. Jadi persoalannya esok lusa tu confirm ke kita tak buat dosa-dosa tu, tak tutup aurat, tak couple, tak ikhtilat, tak campur lelaki perempuan, tak suka itu, tak suka ini, silap-silap kita lah orang yang pertama menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan perkara-perkara ni. Sebab itu jaga-jaga, jaga-jaga lisan kita ni daripada suka sangat nak judge orang,
ataupun suka nak tunjuk kita tu bagus dan sebagainya, ya. Jadi ya, salahnya kita tu pada ketika nak mencegah kemungkaran adalah dengan ya, membawa perkara-perkara yang tak sepatutnya dalam ketika kita mencegah kemungkaran tu. Itulah mengutuk tadi, ya, ahli neraka ke macam-macam lah, ya. Jangan sebut begitu. Jadi kalau kata nak mengajak mereka kepada benda-benda yang makruf, mencegah mungkar, cerita benda tu saja, ya. Kita tetap menyatakan awak hamba Allah SWT, Allah sayang pada awak. Kalau kata bertaubat, Allah tentu akan terima. Tak payah kita nak sebut tadi, ya, muka dah lah tak elok, ya, dasar jenis buat maksiat, tak boleh, ya. Itu bukan dakwah cara Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bila dia berdakwah, dia tak pernah kutuk pun peribadi orang tu, ya, berzinakah dia, tak tutup auratkah dia, suka bercampur baur dengan perempuan ke dia dan sebagainya. Cuma Nabi sebut perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, yang tak disukai oleh Allah SWT, sebaik-baiknya dijauhilah, ya. Kerana Allah SWT sayang gitu, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, nescaya, ya, orang boleh ikut kita, ya. Dengan keadaan mengutuk situ, mengutuk tak tentu pasal, ya, maki hamun, ya, judge macam-macam, jadi orang pun tak nampak akhlak kita tu, ya. Itu yang kedua. Jadi ayat ni juga jadi nasihat pada golongan yang suka-suka kutuk orang, ya, yang suka buat dosa ni, bajet bagus dan sebagainya, jaga-jaga, ya. Jangan ingat hari ni kita tak buat, besok lusa kita tak buat juga. Belum tentu, ya. Kalau Allah nak uji kita, boleh Allah SWT uji. Baik, yang terakhirnya, yang ketiga, ayat ni juga menasihatkan kita, ya, pendakwah ni, yang mana berdakwah ini tak cukuplah dengan tak cukup dengan kita kata, ya, ayat ni juga, ya, saya nak mudahkan macam mana, ya. Jadi ayat ni juga menjadi nasihat kepada kita ni, pendakwah ni, orang yang nak menyeru pada jalan kebaikan, yang mana dalam berdakwah ni tak cukup dengan kata-kata kita seumpama ini tak boleh buat, ini dosa besar, ini haram, ya, tak boleh buat benda ni. Tapi tak cukup dengan tu saja, ya. Maksudnya tak cukup dengan kata-kata, malah, ya, kita perlu cukupkan dakwah kita tu untuk menyeru orang kepada kebaikan dengan bimbingan sekali, ya. Contohnya kita kata ya, kamu takkan tak boleh ingat Allah, ya. Kamu tak nak cuba berubah ke, ya, dengan bimbingan maksudnya, ya. Jadi maknanya ini tak boleh buat sebab ianya, ya, haram di sisi Allah SWT, ya. Yang boleh buatnya gini, kita bimbing dia. Tak boleh lah kata ni tak boleh buat. Jadi bila tak boleh buat, apa yang boleh buat? Jadi kita pun tak tahu, tak kena lagi begitu, ya. Ini haram. Jadi yang halal macam mana? Yang halal pun kita kena, yang halalnya gini, ya. Jadi maknanya kena bagi bimbingan sekali lah, ya. Maknanya kalau kata tadi macam mana nak ingat Allah SWT selalu, okey, gini, kita kena beri bimbingan, ya, bimbingan dan sebagainya. Sebab itu, ya, kita guna istilah tarbiyah lah. Jadi maknanya dakwah ni adalah dengan kata-kata dan juga bimbingan, ya. Jadi makna kata tadi kita gunakan istilah tarbiyah senang, ya. Maknanya tarbiyah ni adalah satu usaha untuk kita menyedarkan orang, ya, ataupun kita kata nasihat tadilah, nasihat dan tarbiyah, nasihat dan bimbingan, senang gitu, ya. Nasihat tu melalui kata-kata tadi, ya. Kata-kata tu adalah untuk nak menyedarkan dia dulu, ni tak boleh, ini boleh, dan sebagainya, dan seterusnya pergi kepada bimbingan, ya. Bimbingan maknanya kita didik dia lah, kita pandu dia, kita beri pedoman pada dia, ya, agar kembali kepada maksud dan tujuan yang sebenar lah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jadi begitulah, ya, caranya untuk kita mendakwahkan orang kepada jalan kebaikan, ya. Jadi melalui cerita yang disebut dalam ayat 164 surah Al-A'raf ni, ya, cerita tentang ikan yang menguji ni, ya. Jadi Allah datangkan ikan tu,
ya, kepada kaum Bani Israel sebenarnya sebagai satu ujian untuk nak melihat di situlah, ya, ayyukum ahsanu amala, di kalangan mereka ni mana yang baik amalnya, ya. Didatangkan cerita di mana bila ikan tu datang sebagai ujian, maka timbul dua kelompok situ, kelompok yang nak mengikut perintah Allah, kelompok yang tak nak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni pula pecah pula pada dua. Ada yang rasa peduli pada yang ni tadi, nak pergi nasihat. Ada yang tak peduli, ya, dia tak nak nasihat dan sebagainya. Jadi sini Allah tak tegur orang yang kata tadi buat kemungkaran dan juga maksiat tu, tapi Allah tegur cara orang baik-baik ni. Allah tegur pada ikan yang menguji itu tadi tu, ada ujian pada yang melanggar dan ada ujian juga pada yang maknanya baik ni tadi. Jadi kalau kita sesuaikan dalam hal sekarang ni, kita diuji dengan COVID-19 dan sebagainya, maka Allah datangkan benda tu, maka kita akan lihat benda yang sama juga, iaitu ada kelompok yang tetap melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga, dalam COVID ni tetap maksiat dan sebagainya. Dan ada pada satu ketika tu kelompok yang baik. Dan pada kelompok yang baik ni pun kita nampak ada orang yang sentiasa memberi nasihat yang baik gitu gini, dan ada orang yang suka judge, bajet bagus dan sebagainya, ya, macam-macam lah. Jadi lontaran-lontaran kata-kata dalam FB dan sebagainya tu, kadang-kadang itu menzahirkan kepada kita apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT, ya, selama 1400 tahun yang lalu lah, ya. Maknanya yang Allah SWT sebut dalam Quran tu memang benar-benar terjadi, ya. Bukan saja pada waktu peristiwa hari Sabtu ni dalam sejarah kaum Bani Israel, tapi benda tu berlaku juga pada keseharian dan juga kehidupan kita hari ini. Jadi kita selaku pendakwah ni, biarlah jadi orang yang memberi nasihat dengan nasihat yang baik, nasihat yang penuh dengan lemah lembut, kasih sayang dan sebagainya. Dan dalam pada yang sama berusahalah kita untuk, ya, maknanya mentarbiah ataupun mendidik, membimbing, memberi pedoman, ya. Bukan menjadi orang yang sentiasa menghukum lah, ya. Kita ni bukan orang yang menghukum, tapi kita adalah orang yang menyeru, ya, menyeru. Nahnu du'ah wala qudah. Kita ni adalah, ya, penyeru, bukan pemutus, ya. Jadi kita tak ada kelayakan untuk nak memutuskan siapa-siapa tu layaknya ke syurga dan neraka selain daripada Allah SWT lah yang memutuskannya, ya. Jadi mudah-mudahan ada sedikit panduan, ya, dan juga iktibar pada saya dan seterusnya para jemaah sidang pendengar sekalian, berdasarkan apa yang kita kongsikan di dalam ayat 164 surah Al-A'raf juzuk yang ke-9 ini. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan, ya, dan juga yang dapat saya berikan kepada para jemaah sekalian, ya, sebagai buah tangan untuk memperkasakan rohani kita lagi, untuk menguatkan, orang kata tadi, semangat kita lagi, ya, berdakwah, menyeru orang kepada ke arah kebaikan, dan seterusnya mencegah daripada berbuat keburukan dengan gaya dan juga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang baik dan seterusnya berusahalah untuk, ya, membaikkan orang dan juga orang kata tadi mengelokkan orang dengan cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebenarnya ujian yang datang pada kita ni tidaklah hanya semata menguji orang-orang yang bermaksiat dan juga melakukan kemungkaran pada Allah SWT, bahkan dia juga menguji kita orang yang baik-baik dan soleh ini, ya. Sejauh mana kita melaksanakan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahi wal munkar, ya, dan sejauh manakah dalam kita melaksanakan al-amru wan nahyi anil munkar itu kita membawa akhlak-akhlak kenabian sehingga, ya, baik seluruh umat manusia ini dan terangkatlah, ya, ujian tersebut daripada ditimpakan kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang buruk juga datang pada Allah, ya. Asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf.
Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah, suratul Asr dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.